Bos, jom bila. Pak muka kat setengah ayat. Tulis tu sikit. Kancing sikit, tarik situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Dah order ya? Salah kira. Ni, salah kira. Nak tahu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam, salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita, yang masih lagi menonton kita daripada malam semalam, daripada malam sebelumnya kan ya. Ni kawan saya, sahabat saya, saudara se-Islam lah. Saudara Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua mereka bersaudara. Okey. Saudara Al-Syekh Al-Fadil Ustaz Al-Hayat. Bukan saya lagi. Hayat ya. AMK kita, Angkatan Muda Keadilan. Hayat yang naik teh. Angkatan Muda Keadilan. Angkatan Muda Keadilan kita hari ini insya-Allah daripada Kuching Sarawak ya nih. Putrajaya. Putrajaya. Jadi jangan takut ya. Bukan jangan panik ya. Bukan tidak panik. Okey yesterday Kerakas Menanjung ya. Kerakas Menanjung. Bukan Sarawak orang saya faham. Banyakannya daripada Banyakannya daripada Semenanjung Malaysia dan bukan Semenanjung je tapi bukan orang Sarawak lah. Kita ada orang Sabah, kita ada orang Semenanjung yang mungkin tak memahami bahasa Sarawak kita. Sebab sesi abang punya live bahasa Sarawak ni biasa pukul 9. Tapi ini sesi pukul 10 ni adalah sesi 10.30 ni adalah sesi bahasa Malaysia. Ni Hayat sebab bahasa baku, bahasa kebangsaan lah. Bahasa kebangsaan yang kita boleh faham. Sebab apa? Hayat ni dia walaupun dia ikut tapi dia tak pernah tengok live. Sebab dia kata dia tak tahu macam mana nak tekan button Facebook. Ada kurang IT sikit dah. Kurang IT. Ada kurang. Dia Jeffrey. Sahabat kita saudara Jeffrey datang. Serius. Jangan. Okey, terima kasih. Malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang beberapa topik ya. Okey, insya-Allah boleh. Jadi ada beberapa perkembangan terkini mengenai politik tempatan yang kita boleh kongsikan, terutama mengenai Mahathir Mohamad. Seperti yang kita ketahui, Mahathir sekarang ini berada dalam situasi yang tersepit sebenarnya. Dan kalau kita tengok Mahathir berada dalam situasi tersepit, hari ini dia mengumumkan bahawa tidak ada apa orang kata, dia dah breakdown tu maksudnya kereta rosak. Breakdown kereta rosak. Kereta rosak breakdown. Breakdance lain. Dia break away, maksudnya berpisah daripada Pakatan Harapan. Nah, soalan yang kita bangkitkan normally adalah kalau kita nak berpisah, sebelum kita nak berpisah, kita kena kahwin dulu, betul tak? Betul. Jadi persoalan utamanya bila masa dia berkahwin. Jadi bila dia kata dia sudah berpisah daripada Pakatan Harapan, persoalan yang kita nak persoalkan adalah bila masa dia berkahwin. Bila masa dia bersama, bila masa dia bergabung. Itu persoalan yang kita kena bangkitkan. Sebab kalau kita tengok sewaktu Pakatan Harapan itu diwujudkan, kalau kita tengok perlembagaan Pakatan Harapan, perlembagaan itu jelas menyebut bahawa Pakatan Harapan bermaksud gabungan parti-parti yang membentuk Pakatan Harapan, iaitu Parti Keadilan, DAP, Amanah dan Bersatu. Kemudian pada bulan Februari, sewaktu langkah Sheraton, masa pengkhianatan berlaku, Bersatu telah mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan. Okey. Jadi bila Bersatu mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan, pada masa itu Bersatu dah tak ada lagi. Maksudnya Bersatu tu dah tak wujud. Bukannya tak wujud, maksud apa? Tak wujud daripada segi politiknya di dalam Pakatan Harapan. So masa itu kita nampak Bersatu ni pecah dua. Kan, iaitu Bersatu kumpulan Mahathir yang terdiri daripada 6 orang, termasuk Mahathir, Mukhris, Mazli, Syed Saddiq, kemudian siapa lagi orang? Lupa dah orang tu, ada 6 orang lah. Kemudian yang inilah kumpulan Mahathir. Yang balance-nya daripada 30 orang ni adalah mereka yang terdiri daripada kumpulan Muhyiddin Yassin yang sekarang ini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita kena terangkan sejarah kepada Hayat ni. Dia mungkin tak tahu sejarah ni kan. Dia baru keluar daripada hutan, memburu. Tengok baju askar ni. Jadi daripada situ, bila kita faham situasi, dia tidak wujud lagi Pakatan Harapan itu bersama Bersatu. Pakatan Harapan selepas Februari adalah Pakatan Harapan di mana dia ada
keadilan, amanah dan DAP saja. Now, apa yang berlaku baru-baru ini, apabila Mahathir tiba-tiba mengumumkan bahawa dia ada majoriti, dia kata. So dia kata dia nak buat satu Pakatan Harapan Plus, PH Plus. Yes plus. PH Plus ni PH campur warisan, campur geng bersatu, campur mereka yang nak melompat nak membentuk kerajaan baru. Now, kalau untuk siapa yang tidak tahu, di dalam Pakatan Harapan, dalam Parti Keadilan Rakyat, kita tegas mengatakan tak perlu tukar kerajaan sekarang. Walaupun kita tahu pengkhianatan itu berlaku, walaupun kita tahu benda itu jelas pengkhianatan, walaupun kita tahu mandat rakyat telah dirampas, tetapi kita mengatakan tak perlulah kita nak tukar kerajaan sekarang. Kenapa? Banyak yang kita fikirkan. Contohnya macam kalau tukar kerajaan, ketidakstabilan itu menyebabkan rakyat fikir apa? Pasal makan. Rakyat fikir apa? Pasal kerja. Rakyat fikir apa? Pasal COVID. Betul? Betul. COVID aku pun tak dapat makan, aku pun tak kerja. Payah kan? Jadi rakyat fikir itu, tiba-tiba kita pula nak berebut kuasa, nak bertukar kerajaan, nak ambil alih jawatan menteri lah, JLC dan jadi rakyat, bukan setakat rakyat akan suka kat kita, rakyat bagi maki kita lagi. Orang di bawah kerja tak ada, makan tak cukup, kita di atas berkongsi pula berebut jawatan, kita kata. Jadi itu yang kita nampak. Kita kata tak payahlah kita ambil alih kerajaan sekarang, kita bagilah dengan kerajaan sekarang mentadbir. Dan kita jadi pembangkang untuk memastikan bahawa kerajaan sekarang boleh mentadbir dengan baik. Itu saja. Banyak benda yang kita bangkang. Contohnya minum air suam boleh mati kuman. Itu Menteri Kesihatan kata. Kita bangkang. Doraemon untuk perempuan. Kita bangkang. Jadi kita lawan lah kan. So bila benda itu berlaku, sekarang ini Mahathir kata bahawa dia ada majoriti. So dia kata dia mewujudkan PH+. Now, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, tengok 1.4K, 1,400 orang ni tengok ni. Itu tak ramai tu. Tak ramai, ada lagi. Kan? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan Plus tidak pernah dipersetujui pun di dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Saya kata tadi bahawa Pakatan Harapan ini terdiri daripada PKR, DAP dan juga Amanah. Tidak pernah dipersetujui pun di dalam Pakatan Harapan Plus. Tidak ada manifesto, tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian. Jadi bila tidak ada perjanjian, maka kenapa kita kata ada Pakatan Harapan Plus? Yang menyebut Pakatan Harapan Plus sebenarnya adalah Mahathir. Mahathir sendiri yang cakap Pakatan Harapan Plus ni wujud. So kalau dia yang kata wujud, tiba-tiba dia kata nak break away, dia macam orang kata apa? Syok sendirilah. Dia kononnya suka kat perempuan tu. Lepas tu bila perempuan tu tak terima dia, kalau cerita aku break dengan kau lah. Padahal perempuan tu tak pernah terima dia pun. Betul tak? Jadi macam mana kita nak kata break, bercinta pun tak pernah. Berkahwin pun tak pernah. Berkahwin pun tak pernah, bercinta pun tak pernah. Tiba-tiba nak break. Jadi dia macam orang kata gila talak pun bolehlah juga kan. Kan kita gila talak pun boleh juga. Jadi dalam situasi yang ada sekarang, bila Mahathir hari ini mengumumkan dia break away daripada Pakatan Harapan, dia nak membentuk blok baru. Ada orang tanya kepada saya, dia kata maksudnya dekat kerajaan, dekat Malaysia sekarang ada 3 blok lah. Blok ni, blok tu, blok kerajaan, Muhyiddin, blok Pakatan Harapan dengan blok Mahathir. Saya cakap blok ada 2, iaitu blok kerajaan, blok pembangkang. Itu kita kena jelas. Tetapi di dalam pembangkang itu ada 2 blok, iaitu Pakatan Harapan dan geng yang lain ni, warisan dengan Mahathir, yang ada lebih kurang dalam 15 kerusi. Pakatan Harapan ada lebih kurang dalam 90 lebih kerusi. Now, apa bezanya? Kita kena faham apa bezanya perbezaan blok ni. Tidak pernah dalam sejarah kita bahawa kita ada lebih daripada 1 blok. Maksudnya lebih daripada 2 blok. Biasanya kita kerajaan dan pembangkang. Tetapi di negara macam UK itu biasa. Contoh di UK kita ada Liberal Democrats, kita ada Liberal Democrats, kita ada Labour dan kita ada Conservative. Dia ada 3 parti. Dan 3 parti ini membentuk 3 blok yang berbeza. So contohnya Labour dia jadi kerajaan, maka Liberal Democrats dengan Conservative dia akan jadi pembangkang. So apa bezanya? Dua-dua tu pembangkang, cuma tidak semestinya mereka bersetuju dengan polisi yang sama. Mungkin Liberal Democrats boleh menyokong kerajaan. Mungkin Liberal Democrats boleh menyokong pembangkang. Mungkin Liberal Democrats dia ada pendapat dia sendiri. So bagi saya, adakah benda ini benda yang bagus? Bagi saya, dia menyuburkan demokrasi. Ini satu perkara yang positif. Kita harus tengok secara positif sebab dia menyuburkan demokrasi. Cuma kita nak kata bahawa dalam keadaan politik yang ada sekarang ini, persoalan utama yang kena ditanyakan oleh Mahathir, dia sekarang bertanding atas tiket parti apa? Dia sudah dibuang daripada Bersatu. Tahu tak tahu? Tak tahu. Dengar dengan abang lah. Mahathir sudah dibuang daripada Bersatu, 6 orang tu sudah dibuang daripada Bersatu. So dia parti apa? Warisan lah. Warisan Sabah lah. So dia bila dia berada di dalam parti yang tak ada nama ni, so dia parti apa?
Jadi kita tak tahu. So dia membentuk blok 15 kerusi. Menjadi persoalan nanti. Menjadi persoalan. Jadi dia menjadi persoalan dia sendiri. So bila dia berada di dalam blok yang lain, selain daripada blok Pakatan Harapan, dia umpama parti bebas yang tak ada parti. So saya rasa mungkin Barubian, mungkin Masih Kujat dalam PSB akan menyertai grup inilah, parti bebas yang tak ada grup ni. Saya pun tak tahu Masih Kujat dan Barubian akan berada di dalam grup mana. Ini dinamik juga di Pantai Pembangkang. So apa kelebihan benda ni? So kita nampak macam berpecah, betul tak? Pembangkang ni banyak grup. So macam berpecah. Sebenarnya macam berpuak. Tapi sebenarnya hakikat apa yang kita nampak pada PRU ke-15 yang akan datang ini, kita membentuk parti yang lebih kuat. Kenapa? Sebab pertama pengkhianat-pengkhianat yang kita lawan sejak daripada dulu kita dah buang. Lawan tak lawan Lawan tak lawan. Ingat tak? Ingat dulu macam pengkhianat, siapa pengkhianat dulu? Sampai nak bertumbuk ni, ingat tak? Ingat masa pemilihan parti kan? Inilah dia. Saya punya orang kuat ni sampai nak bertumbuk dia. Tapi membuktikan kita betul tak sekarang ni? Membuktikan kita berada di jalan yang benar, betul tak? Agak apa? Nampak macam mana? Nampak benar lah. Isdinas siratal mustaqim. Yat, jangan tidur Yat. Okey. Tapi mana dia orang yang kau gaduh dulu Yat? Mana dia? Apa jadi kat dia sekarang? Gaib lah. Gaib dah. Sebab apa? Mereka berjalan di atas pengkhianatan. Mereka ni orang yang kejar projek, kejar jawatan, kejar pangkat. Betul lah masa tu kan? So akhirnya kita gaduh dengan dia bukan sebab kita nak apa. Kita nak mempertahankan prinsip kita. So apa yang berlaku pada dia sekarang? Dah cabut. Ciao. So ke mana dia sekarang? Tak tahu. Dulu dia gantung bendera keadilan, sekarang dia gantung bendera GPS. Betul tak? So mula dulu keadilan sekali tengok rupanya orang GPS. Sebab apa dia bersama dengan kita dulu? Sebab kita kerajaan dan orang macam ni ramai. Jadi bila kita dah kalah, kita mengakui kita kalah. Kita telah jatuh. Maka daripada situ bila kita telah mengakui yang kita telah jatuh, tak apa. Selepas ini jalan kita lagi lancar. Perjalanan kita lagi lancar kerana apa? Orang macam Mahathir dah tak ada. Orang macam Rina Harun tak ada. Orang macam Azmin tak ada. Orang macam Zuraidah tak ada. Orang macam yang sewaktu dengannya geng-geng ni semua dah tak ada. Jadi dah hilang. Dia pengkhianat, hilanglah. Jadi langkah kita lepas ini akan jadi lebih mudah. Kerana apa? Kita dah berjaya membuang pengkhianat-pengkhianat daripada dalam parti kita. Kan? Kita dah berjaya. Kalau kita ingat cerita Jalut dan Talut kan? Jalut Talut kan? Perang di antara tu bagaimana Tuhan menguji tentera-tentera Talut. Jalut ke Talut mana jahat lah. Tentera yang baik ini supaya dia buat saringan. Dia buat saringan. Saringan apa? Mula-mula dia cari tentera yang terbaik. Kemudian sampai di satu sungai, Allah kata, sampai di sungai itu kau janganlah minum kecuali seteguk. Semacam setapak. Tapi ramai yang gagal dalam ujian tu, dia ambil banyak air. Jadi dia orang tak boleh nak pergi perang. Tinggal sedikit. Pergi lagi satu tempat. Ambil lagi air. Ramai yang gagal. Tinggallah sekumpulan yang kecil. Kumpulan yang kecil termasuk Nabi Daud pun pergi berperang dan mereka menang. Bagaimana tentera yang kecil boleh menewaskan tentera yang besar? Kerana apa? Tentera yang kecil itu pertama, mereka telah diuji. Mereka telah diuji dengan kumpulan-kumpulan manusia yang sebelum ini mengaku kononnya pejuang reformasi, pejuang itu, pejuang ini, tetapi bila diberi habuan dunia, mereka gagal. Bila diberi jawatan, mereka gagal. Bila diberi pangkat, mereka gagal. Dan mereka digugurkan. Dan akhirnya yang tinggal itu adalah benar-benar mereka yang reform. Kita dulu menang, Ayat. Apa pangkat, apa jawatan kita dapat, Ayat? Tak ada. Ayat tetap pergi jual burger tapi jalan juga. Itu je. Okey. Tak ada kita nak komplain walaupun kita berjuang pergi berkempen dan semua. Ni ada kawan kita kat depan ni. Orang yang bekerja keras cari pacar untuk berkempen. Okey, macam ni juga dia kan. Masa PRU. Steady je. Sebab apa? Kita bekerja untuk betul-betul bekerja bagi apa? Rakyat. Kita nak bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan peribadi kita. Pangkat, darjat, kedudukan itu hanyalah satu platform untuk kita nak membantu rakyat. Bukan platform nak mengkayakan diri sendiri. Alamak. Kalau kita tengok sekarang ini ada menteri-menteri kita. Belum habis lagi PKP, baru pegang jawatan menteri, rumah dah besar. Kereta dah besar. Isteri dah besar. Itu dia orang akan menjawab dengan Allah lah. Itu dia menjawab dengan Allah nantilah. Tapi macam saya kata tadilah, daripada segi itu, kalau kita bercakap tentang reformasi. Reform bahasa orang putih. Bahasa Arabnya islah.
Islah mastata'. Islah. Islah. Dalam bahasa Melayunya memperbaiki atau membaiki. Kan hadis Nabi dia kata apa? Seorang mukmin itu apabila hari ininya lebih baik daripada semalam dan hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Kita kena strive macam tu. Itulah dia islah. So kita nak supaya apa islah kepada apa? Kepada sistem. Semalam saya cakap, Mahathir itu bukan punca kepada masalah yang berlaku sekarang ini. Mahathir itu adalah produk. Najib itu adalah produk. Kita buang Najib, kita buang Mahathir. Selagi mana sistem yang kita bawa itu sistem yang sama, korupsi yang sama, sistem pentadbiran yang tak betul, pemikiran manusia yang tak betul, cara fikir yang tak betul, maka negara kita akan datang 10 orang yang macam Najib, 100 orang yang macam Mahathir. Dia akan membawa kerosakan kepada negara kita. Dia akan membenih menjadi benih, menghasilkan benih yang Lebih teruk daripada itu. na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sistem dia tu masih sistem yang sama. Orang sistem yang sama. Sebab apa? Contoh sistem apa? Rasuah tu tak apa. Ini orang Melayu kita ni. Alah, tak apalah rasuah. Biarlah dia rasuah kan. Bukan hal kita. Kubur masing-masing. Jangan. Jangan kubur masing-masing kan. Kalau kita sebut kubur masing-masing, kalau kita nampak rasuah, kita tak halang, maksud apa? Kita pun kena. Subahat. Kita ada kuasa untuk menghalang. Kita boleh jadi pembangkang. Tapi kita tak apalah Najib terima. Tahu dekat rumah Najib dijumpai berapa duit? Berapa juta? 100 juta. Cash. Berapa emas? 100 kilo emas. Rumah Najib. Ya, dekat rumah ada berapa ringgit, Yad? Berapa juta? Aduh, bapa dah umur sekarang bang. 30 dah umur. Tak ada berjuta. Jangan kata berjuta. Beribu pun tak jumpa lagi. Orang macam kita hidup susah. Tapi orang-orang macam semisal dia orang ni kaya raya. Jam Rosmah je. Jam Rosmah sebab dia mengajuk 400,000 ya. Mengajuk sebab Najib balik awal daripada Hawaii. 400,000. Ini bukan kita cakap. Ini dalam mahkamah didedahkan. Insurans Rotek Zahid Hamidi nak bayar insurans Rotek kereta. Kereta berapa bayar ya? Insurans Rotek? Insurans Rotek 300-400 lah. Zahid Hamidi 100,000 ya. Insurans Rotek 100,000. Berapa kereta dah ada? Tapi memang betul pun kalau tengok kereta Ferrari Rotek dia pun 30,000. Insurans Rotek dia kan. 30,000 kan. Jadi kalau point kita apa? Kalau kita nak betulkan sistem yang kita kena go to the core. Dan orang yang nak membawa perubahan itu mestilah orang yang bawa perubahan dalam erti kata perubahan yang sebenar. Dan orang yang nak membawa reform ini mestilah orang yang betul-betul nak bawa reform. Sebab itu masa dekat Sarawak ni saya selalu tanya soalan ni. Kalau parti itu nak bertanding, tolak tepi keadilan lah, kita kata PSB lah. Apa objektif matlamat PSB? Apa matlamat PSB? Apa matlamat Parti Bumi Kenyalang PBK? Nak bawa Sarawak keluar daripada Malaysia. Itu je matlamat dia. Apa matlamat dia? So matlamat dia tidak jelas. So kalau kita tanyakan apakah matlamat mereka, jadi kita akan tahu ke mana dasar hala tuju dia. Sebab matlamat kita jelas. Matlamat kita adalah reform, islah, tajdid, pembaikan. Kita nak buat yang terbaik. Kita nak membetulkan sistem yang ada. Sebab apa saya kata, Yad? Negara kita ni alhamdulillah lah, nak kata terlalu teruk tu tak adalah. Macam Indonesia, macam Pakistan, macam Afghanistan tu tak adalah. Tapi negara kita masih lagi tak sebaik contohnya Finland, Germany, Amerika, Singapura. Daripada segi sistem pentadbiran, ketelusan mereka adalah jauh lebih baik daripada kita. Tapi kita panggil negara kita ni negara Islam. Jadi macam mana kita panggil negara Islam sedangkan ketirisan sistem itu sendiri masih berada dalam keadaan kucak-kacir. Saya beritahu Yan. Bolak-balik Saya beritahu, kalau sekiranya sistem itu bagus, insya-Allah sebenarnya dapat pekerjaan daripada kita ni bukan satu benda yang susah. Nama sekolah ambil pakai. Bukan satu benda yang susah. Tak susah benda tu. Jadi sebenarnya daripada segi sistem, daripada segi permasalahan ini kita boleh bawa, kita boleh rungkai balik ke dalam satu sistem yang baru. Kalau sekiranya orang, sebab tu sebenarnya ya, saya kata bacalah cerita Jalut dan Talut. Kisah Nabi Daud. Bahasa kisah Jalut dan Talut, bagaimana Allah menyaring, disaringkan tentera ni nak pergi serang lawan dengan musuh. Allah saring sehingga kan kumpulan yang betul-betul nak pergi melawan dengan musuh tu adalah mereka golongan yang betul-betul disikit, tapi golongan itu betul-betul berpegang kepada prinsip yang betul-betul diuji, yang betul-betul
istiqamah dalam dia punya perjuangan dia. Dan mereka menang dalam perjuangan tersebut. Itu yang kita nak. So itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kata pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada menonton kita pada hari ini, perjuangan kita dalam menghadapi sistem yang ada, corruption yang ada. Kita bagi contoh Muhyiddin Yassin. Sekarang ini, baru-baru ini, kata hari ini, Muhyiddin Yassin, Mersing. Zahid kata dia akan ambil balik Mersing. Sedangkan Mersing ini milik timbalan menteri. So bila dia kata timbalan menteri dah nak lawan, bersatu, nak UMNO nak ambil tempat bersatu. So sekarang ini bersatu nak kata macam mana? Bersatu nak kata macam mana? Dia berkuasa sekarang ini, tetapi dia berkuasa dalam keadaan dia tak ada kuasa. Dia berkuasa tapi dia tak ada kuasa. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Kenapa dia tak boleh buat apa-apa? Sebab apa yang berkuasa sebenarnya UMNO. UMNO ada 39 kerusi. Dia ada 20 lebih kerusi. Dan the next election PRU yang akan datang, bersatu tak ada grassroots, bersatu tak ada duit, bersatu tak ada gerak rangkaian kerja sebagaimana UMNO ada, sebagaimana PAS ada. Jadi dia nak berlawan dengan PAS, dia nak berlawan dengan UMNO, matilah dia. Okeylah, mungkin PAS dan UMNO bagi dia kursi 10 kursi, 15 kursi. Kalau dia hanya setakat bertanding 10 kursi, berapa kursi dia nak menang? Kalau katalah 10 kursi dia bertanding, katalah dia menang semua 10-10. Boleh ke dia jadi Perdana Menteri? Memang tak lah. Kalau UMNO menang di 30 kursi katakan, bersatu menang 10 kursi, katalah UMNO menang 80 kursi, takkan UMNO tak nak jadi Perdana Menteri? So akhirnya apa yang berlaku, bersatu akan jadi satu parti pembangkang yang begitulah rupanya. Kan? Dia tak boleh nak pergi ke mana. So perancangan apa seterusnya? Azmin. Geng Azmin ni macam mana? Azmin Ali. Hai Azmin Ali. Azmin Ali. Saya nak bagi tahu Azmin Ali bahawa kalau sekiranya Azmin Ali sekarang ini dalam proses nak ambil alih UMNO. Okay, dia nak pastikan Zahid Hamidi, dia nak pastikan Najib ni kalah. Now, satu, saya terlupa nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Ni perkara ni saya nak bagi tahu. Malam ni saya nak ceritakan. Sekarang ini Muhyiddin Yassin pun pandai. Kenapa? Dia pun ada ni. Dia ada perancangan dia. dia. Dia nampak macam ni. Kalau aku lawan dengan UMNO dalam parti bersatu, dia akan kalah. So, apa dia buat? Macam ni, dia buat rundingan. Kita masukkan Zahid dan Najib dalam penjara. Lantik aku jadi Presiden UMNO. Macam Cun Sama juga. lepas dia jadi Presiden UMNO, dia boleh jadi Perdana Menteri lagi semula. Okey, katakanlah bukan dia Presiden UMNO. Kita lantiklah orang yang di dalam UMNO yang mana sesuai dengan dia, yang mana boleh memberi kerjasama dengan dia, yang boleh membantu dia. Sebab sekarang ni yang nampak vokal lah Zahid Hamidi, yang nampak vokal si Najib Razak. Saya nak bagi tahu Zahid, kes anda kalau tak bagi Mersing ini, Mersing adalah ujian kepada Zahid Hamidi. Sekarang ini, hari ini Zahid Hamidi kata dia tak akan bagi Mersing kepada bersatu, dia akan ambil alih Mersing. UMNO akan ambil alih Mersing. Now, itu ujian kepada Zahid Hamidi. Dia nak bagi tahu, dia nak test Zahid Hamidi, adakah kau orang ni orang yang setia ataupun kau masih juga nak main bulu, orang kata. Kau masih juga nak lawan. Okey. Kalau kau nak lawan juga, okey, aku boleh buktikan selepas ini kes engkau tak akan lepas. Keluar cerita dia bayar gangster 400,000. 400,000 bayar gangster, sudah. Dia dah terkantoi dekat situ. So kalau dia dah terkantoi dekat situ, apa nilai dia sebagai pemimpin UMNO? Apa nilai dia sebagai pemimpin UMNO? Tak ada. Langsung tak ada. Jadi kalau dia tak ada nilai sebagai pemimpin UMNO, selepas ini habislah kerjaya politik Zahid Hamidi, habislah kerjaya politik Najib Tun Razak. Dua orang ini habis daripada UMNO. Siapa lagi tinggal dalam UMNO? Tak ada. So dia kena naiklah Azmin, dia kena naikkan Muhyiddin Yassin, maka masuklah Mahathir di dalam UMNO. Maka masuklah yang bersatu ni balik ke dalam UMNO. Ini merupakan plan yang tak mustahil untuk berlaku. Nah, kita kena faham satu perkara. Politik itu dinamik. Saya tak cakap benda yang saya cakap ini akan berlaku, 100% akan berlaku. Tetapi so far, 2 bulan lepas bila saya kata Azmin akan buat parti baru tapi tak akan berjaya, dah betul berlaku sekarang ini. Saya juga kata bahawa dalam interview dengan Mukris hari itu, Mukris dan juga Mahathir tak akan ada parti lepas ni. Betul. So, kalau dia orang tak ada parti, ke mana mereka selepas ini? Itu persoalan utama dia kita nak tanya. PRU katakanlah berlaku setiap election, dia nak bertanding atas parti apa? Nak guna tiket bebas?
Tak boleh. So dia nak bertanding dengan nak masuk warisan. Warisan sabar. So akhirnya dia kena fikir juga logiknya dekat sini. Kemana dia selepas ini? So paling logik sama ada dia masuk UMNO, sama ada dia kembali kepada Bersatu, atau dia buat parti sendiri. Ini Mahathir, saya sebut tentang Mahathir ni. So kemungkinan dia balik kepada UMNO, nak buat parti sendiri. Parti sendiri susah, masa suntuk dan sebagainya. Banyak lagi nak panggil ni panggil tu. Masuk balik Bersatu tak boleh. Bersatu tak akan terima. So the only logical way adalah dia kena masuk balik ke dalam UMNO. Dan untuk nak memastikan mereka terus berkuasa dalam PRU yang akan datang, Mahathir perlu ada di dalam salah satu kamp. Dia percaya bahawa Mahathir masih boleh ada pengaruh. So berkemungkinan dia akan ambil Mahathir balik di dalam UMNO untuk menguatkan jentera UMNO, memastikan bahawa UMNO ni akan menang dalam pilihan raya yang akan datang. Okey? Jadi itu merupakan objektif utama mereka sekarang ini. Dan saya nampak Mahathir ke arah itu. Mahathir ke arah mendapatkan sokongan UMNO untuk memastikan bahawa mereka akan berkuasa dalam PRU yang akan datang. Sebab itu kenapa saya sebut tentang reform tadi, Hayat. Ini siapa yang tak tahu, ini Hayat, Hidayat nama dia. Hidayat. Hidayat ni dah. Salah ni dah nama. Muhammad Hayatul. Muhammad Hayatul. Muhammad Hayatul. Dia ni adalah saya punya Angkatan Muda Keadilan. Orang kuat saya dalam masa pemilihan parti yang lepas. Jadi balik kepada cerita tadi ya, kita kata, kenapa kita bercakap tentang reform? Selagi mana mereka ini UMNO, Bersatu, bekas-bekas UMNO ni masih lagi menggerakkan komuniti di mana komuniti mereka adalah komuniti yang memikirkan kronism, memikirkan duit, memikirkan pangkat, memikirkan gaji, memikirkan jawatan menteri, maka negara kita tidak akan reform. Negara kita tidak akan reform. Sebab itu saya selalu kata, untuk kita nak berlaku reform di dalam negara ini memerlukan kita semua, rakyat ni semua sedar bahawa dalam situasi yang ada sekarang ini, kita perlu kembalikan negara kita ke landasan yang betul. Tapi nak mengembalikan kepada jalan yang betul, orang yang nak bawa tu kena orang yang betul. Sebab itu Tuhan keluarkan Azmin daripada Parti Keadilan. Kenapa Tuhan keluarkan Zuraidah daripada Parti Keadilan? Kenapa Tuhan keluarkan Mahathir daripada Pakatan Harapan? Mereka ini merupakan penghalang kepada islah kita. Mereka inilah yang merupakan penghalang kepada reform kita. Jadi sebab itu Tuhan kata, Tuhan memakbulkan, Allah SWT memakbulkan doa kita. Doa kita apa? Ya Allah, ya Tuhanku, semoga jalan kita ini, kita membawa jalan yang benar, jalan yang betul, jalan yang diridai, bukan untuk pangkat kita, bukan untuk darjat kita, bukan untuk kedudukan kita, tetapi untuk kita memastikan bahawa dengan politik ini kita boleh memajukan rakyat. Kita boleh menambah baikkan orang kata kehidupan rakyat kita. Saya nak bagi tahu Hayat lah. Hayat ada tanah tak? Ada rumah atas nama sendiri? Tak ada. Ada tanah atas nama sendiri? Belum lagi. Umur dah 30 Hayat. Macam mana? Kenapa? Dia bukan masalah Hayat ni tak bekerja dengan kuat. Dia ni bekerja rajin. Rajin budak ni bekerja. Tetapi peluang yang ada itu terlalu sedikit, terutama dekat Sarawak ni. Kita kerja kita, tapi belajar dulu ya, belajar, tapi ke mana? Selepas itu tak nampak dia punya career path dia. Bukan setakat di Sarawak, kita bercakap tentang seluruh Malaysia. Pekerjaan kita kurang. Ni sekarang ni bila dah COVID ni, banyak company tutup. Pekerja banyak kena buang. Ni Hayat baru kena buang tadi ni. Hayat baru kena buang kerja ni. Kesian dia. Betul kan? Baru kena buang kerja ni. Tak guna betul. Ada cerita dia lah. Itu cerita lain. Kita tak cerita kat sini lah. Itu antara kita kat belakang. Nanti minum kopi lah. Tapi poin saya adalah apa? Untuk kita nak buat pembaikan, islah, tajdid kepada negara, reform kepada negara kita, supaya negara kita lebih baik, kita perlukan kadir-kadir, kita perlukan ahli-ahli yang boleh membawa agenda dengan betul. Kita tak nak jadi yang jadi YB, dia fikir macam mana aku nak jadi kaya. Itu bukan reformis. Itu namanya orang yang nak mengemis. Kita nak orang yang nak jadi YB, menteri, timbalan menteri, dia fikir apa? Apa untuk rakyat? Biar dalam poket aku tak ada projek, biar dalam poket aku tak ada kedudukan, biar aku tak ada buang, tak ada pangkat, biar aku tak ada pencen sekalipun,
tetapi memastikan agenda reformasi rakyat itu terus terlaksana. Itu yang kita nak buat sebenarnya. Jadi benda itu kalau kita tak boleh laksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, negara kita selama-lamanya lah dalam keadaan macam ni. Tapi nak melaksanakan benda itu perlu dibawa oleh orang yang betul. Seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti Iswadi Moni. Oh, dia yang cakap bukan saya. Dan Hayat. Dan geng-geng kita dan sebagainya. Tak mustahil kawan-kawan kita. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak bawa sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya menyeru kepada rakan-rakan semua, fikir. Dan fikir, sebar luaskan agenda kita. Kita agenda nak bina balik negara ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Membina balik negara ni mengambil masa yang lama. Sebab kita nak membina di atas runtuhan-runtuhan kehancuran negara itu yang dibina di atas sistem-sistem yang masalah. So berbalik kepada cerita Azmin tadi, ke mana Azmin selepas ini? Selepas ini Azmin tak akan ke mana. Dan dia cuba untuk kembali ke Selangor. Itu saya kata tadi. Dia pergi ke Selangor, dia dapatkan projek di Selangor, dia dapatkan Amiruddin, dia cuba untuk nak main kat Selangor pula. Sebab dia tahu banyak dana dekat sana kan. Sana dia boleh cek makan. Boleh cek makan. Sedangkan dia MITI punya menteri, apa kena-mengena pula dengan Selangor? Tak ada kena-mengena. Tapi kenapa dia sanggup pergi ke Selangor? Itu saya kata tadi. Bagaimana pula dengan Ali Biju? Bagaimana pula dengan Barubian? Bagaimana pula dengan Willy Mongin? Again, kerjaya politik mereka lepas ni. Biarlah dia jadi timbalan menteri. Timbalan menteri, jadi menteri penjawatan itu GLC dan sebagainya. Don't care. Kemana politik mereka selepas ini? Sebab itu saya nampak bahawa daripada segi apa yang ada sekarang ini, kita tak ada majoriti, betul? Sidang parlimen ini akan menentukan sama ada Muhyiddin ada majoriti atau tidak. Tak apa, kita akan tengok dan kita akan lihat sama ada benda itu boleh atau tidak. Tapi itu tak penting. Yang penting buat masa ini adalah untuk kita memastikan bahawa agenda reformasi kita terlaksana dan insya-Allah Muhyiddin akan terlungkup dan UMNO nak memastikan bahawa kita ada pilihan raya umum dalam masa yang dekat. Tetapi kita tidak akan buat pilihan raya umum masa dekat. Tapi whatever it is, sama ada dia berlaku sekarang, esok, bulan depan, tahun depan, 3 tahun akan datang, kami sudah bersedia. Betul ya? InsyaAllah. Jadi, saya tak ada nak rungkai panjang. Itu saja daripada saya pada malam ini bersama dengan sahabat saya, Hayat. Sambil kita makan sate. Dah habis dah sate. So, insyaAllah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Tolong sebarkan apa yang kita bincangkan malam ini. Dia tak ada perkara apa, cuma saya boleh simpulkan bahawa Mahathir sudah tidak relevan dalam politik lagi. Dia tidak akan pergi ke mana-mana. Dia kononnya berpisah daripada kita tapi kahwin pun tak pernah. Jadi macam mana dia kata nak berpisah? Berkenalan pun tak pernah. Berkenal pun tak pernah kan? Baru hi bye-bye. Teruk lah dia. Okey, so sekian saja daripada saya. Selamat malam Ayat. Okey, salam sejahtera. Assalamualaikum. Lawan. Tetap lawan. Yeah.